dah 3 minggu dah. So dekat sini saya nak tanyalah, apa kamu punya perasaan sekarang after 3 weeks kita dah belajar chemistry? Adakah kamu rasa chemistry ni senang, susah? Ataupun adakah saya punya video ke apakah membantu kamu? Banyaklah kejap. Okay, saya share link dulu. Okay, dekat Padlet so that you can write it dekat Padlet lah. Okay. So kamu boleh klik link yang saya share dekat message ni. Okay, and then bila kamu klik, boleh masuk dekat dalam. So saya cakap dekat sini curhat of the day. Curhat means curahan hati lah, okay. Sekejap saya share screen, lupa pula nak share screen. Okay, so sepatutnya sekarang kamu boleh nampak saya punya desktop ni. Okay, so curhat of the day. Please tell me your feeling about our chemistry class after about 3 weeks together. Yes, kita dah 3 minggu dah belajar. Okay, are you enjoying this class? That's mean okay ke, tak okay ke? How about asynchronous class? Kan saya ada buat asynchronous class, so macam mana perjalanan dia? Kamu rasa okay ke penggunaan app puzzle, lepas tu quizzes, lepas tu saya bagi kerja suruh hantar tu, adakah kerja tu terlalu banyak, terlalu sikit ke? Okay, so adakah asynchronous class to help you in learning chemistry or anything yang kamu nak cakap pasal chemistry class, anything you like or you dislike about our class, our Google Meet session. Okay, ataupun if you have any suggestion that can help me to improve my teaching session pun boleh, okay. So please tell me lah. Okay, so bolehlah mula menaik. Ni saya nampak dah ada beberapa orang dah ni. Okay, so cara nak type dia hopefully you dah tahu by now. Okay, so ada plus dekat button bawah ni kan. Okay, so kamu klik plus tu and then type lah. Okay, nama is up to you. Nama and class is up to you. If you want to write then write. If you don't want then boleh je. Tak ada masalah. Okay, so chemist ni best. Senang je. Chemist ni setakat ni miss aja semua senang faham. Puzzle tu. Kenapa app puzzle tu baik? Sebab tak boleh skip ke? Ataupun sebab ada soalan ke? So boleh elaborate anything yang kamu rasa lah so far. So saya bagi masa lebih kurang berapa minit? 5 minit lah. Try this exercise, senang faham juga. Okay, so far so good. Miss buat saya suka chemistry. Okay. Sporting gila bila tanya soalan. Okay. Senang nak faham explanation. Okay, curhat dari seorang insan. Wow. I'm not that good with chemistry, but for this first 3 weeks everything just fine. Thanks to Miss, it's easy for me because Miss able to answer my question directly without having any doubt about my chemistry. Yes. Okay, so saya memang tak judge kamu. Kamu tanyalah soalan apa pun. Sekarang saya memang tak judge kamu. Jangan tanya saya benda soalan ni bila dah sehari nak exam, tanya soalan yang memang saya rasa kamu patut tanya lebih awal lah. Masa tu saya akan judge kamu. Okay, tapi itu sehari sebelum exam. Sekarang jauh lagi nak exam, so you can ask me anything. Okay, saya willing to answer. Okay, so thank you Miss. Alright, so far saya faham dan best kaedah Miss saja. Okay, thank you. Miss Spotting, okay. Ini saya wondering kenapa saya spotting ni. Okay, so far so good. Okay. Boleh faham semua, senang nak faham video. Okay, video Miss jelas mudah faham. Friendly, tak takut nak tanya soalan. Okay, thank you sebab tak takut kat saya. Okay, muka saya memang sentiasa garang tau. Okay, so bukanlah muka saya memang macam ni. Okay, kalau saya terlupa nak senyum, dia memang akan jadi garang. Tapi tak, saya tak garang pun. Okay. So saya lebih suka chemistry sekarang banding zaman SMK dulu. Okay, Alhamdulillah. Alright. So Brian, wow. Okay, siap tulis nama lagi. Okay, I don't have anything to suggest because everything is perfect. Okay. Asynchronous class really help me to become more rajin. Bagi advice I have to show you no method. Yes, betul.
Okay, reason kenapa saya guna app puzzle sebab saya kena paksa juga kamu untuk tengok dan saya kena pantau kamu. Kalau saya bagi YouTube, link sahaja, saya tak tahu siapa yang tengok. Okay, tiada final answer so insecure. Tak ada final answer tu ada sebab Okay, Allah terkeluar pula mana dia tadi. Tiada final answer tu sebab memang kadang-kadang saya saja tak ada final answer. Saya saja letak macam tu sebab in exam no final answer for you kan. So kamu kena confident lah. After 3 weeks, okay Jah, I think your teaching method easy to understand. Okay, the extra pressure, alright. Alright, okay. Okay, so far no problem. Nota dan video Miss bagi. Okay, thank you. Faham. Okay, no pressure. Okay, no pressure tu bagus. Tapi janganlah kamu abaikan subjek saya. Okay. Video Miss dan juga. Okay. Oh, spotting kalau tak seram mau tanya soalan. Okay, thank you. Alright, everything is fine. Boy, siap gambar lagi. So far so good. Tak laju tak slow ya. Memang kita tak laju tak slow sangat tapi actually kita dah slow dah ni. Alright. Okay, so thank you very much. Okay, banyak ni saya nak kena baca. Okay, so kalau ada suggestion anything, okay please tell me lah. Okay, so sebab bagi saya suggestion tu yang membantu kita untuk jadi lebih better lah. Macam dulu saya guna app puzzle tapi app puzzle tu dia ada video limited. So saya switch to YouTube and then last session punya student cakap dekat saya, Miss better you guna app puzzle sebab mungkin dia nampak kawan-kawan dia tak tengok kot. Mungkin that's why dia suggest macam tu. Okay, video Miss sekejap. Video SPKA tu susah sikit nak faham. Betul. Okay, dia lain sikit lah sebab cara penyampaian saya dengan yang video tu lain. Okay, thank you. Alright. Okay, so Obrigado tu apa? Okay, so thank you. Nah, nanti boleh continue lagi type tu. Okay, saya nak tengok lah. Okay, so that is curhat of the day. So it is good to hear that you are all okay. Okay, and saya rasa okay lah sebab saya boleh tolong kamu. Okay, so jangan takut nak tanya soalan, tanya aja. Kalau saya tidur saya tak jawab lah. Kalau saya tak tidur tu saya jawab lah. Okay. Alright, okay, so settle sesi curhat kita untuk hari ini. Next, saya tulis dekat sini saya nak buat apa. Saya nak recap mengenai empirical formula. Okay, so saya stop sharing dekat sini jap. Oh, okay, thank you. Saya kena share. Okay, so saya share saya punya iPad pula. Miss. Voice, Miss. Okay, thank you. Alright, saya lupa. Saya tutup voice dekat laptop. Saya lupa on dekat iPad. Okay, thank you yang remind tu. Okay, so dekat sini back to this one. Okay, so first let us discuss about empirical and molecular formula. Bukan nak discuss apa, just saya marking your kertas. Okay, yang kamu hantar tu, each class saya marking lebih kurang 5 orang macam tu. Orang yang berbeza lah compared to yang before this. Okay.
So, saya dapati tak ada masalah. Okay, you can count. Empirical formula you can determine, molecular formula you can also determine. Okay, tak ada masalah. Cuma masalah dia dekat mana tau. Okay, so let us look at this question here. Okay, so ini try this punya answer yang kamu dah buat, yang kamu dah hantar dah dekat saya. Okay, so saya dapati so far ini tak ada masalah lah. Ramai boleh faham. Okay, yang tak boleh faham adalah, kan tak boleh faham, yang tersalah sikit sini. Okay, so over here as you can see number of mole, okay, saya punya 8.2042 eksponen negatif 3 mole. Okay, so bila number of mole macam ni, okay, so saya tengok ada yang mungkin dia tak biasa dengan number eksponen ni. Okay, so dia tak ambil eksponen, dia buat 0.00, ni 3 kali kan, 1, 2, 3. So 0.008, dia ambil yang tu je. Okay, so kalau kamu ambil ini sahaja dalam pengiraan kamu, memang takkan dapat this answer. Okay, so sebab saya tengok dia kira sini dia dapat 1.6. Okay, so 1.6 dengan 1.5 adalah dua nilai yang berbeza. Okay, sebab apa? Sebab 1.6 and 1.5 first you cannot round off to 2, cannot. Okay, tak boleh round off pergi 2. So what you need to do adalah times with a number that can give a whole number as the answer. Okay, so kalau 1.5 kita taklah darab 2 dapat 3. Okay, approximately 3. Tapi kalau 1.6, cuba kamu tekan calculator. 1.6 darab 2 dapat berapa? 3.2 lah kan sepatutnya kan? Ya, okay, so kamu dapat 3.2. Okay, so 3.2 dengan ni jauh sebenarnya. Okay, so tak boleh, dia berbulat yang kita nak. So dia dah problem dekat sini lah. Okay, so over here tak boleh. Okay, so tak boleh. So that's why untuk empirical formula dekat sini titik perpuluhan kena ambil banyak. Okay, macam ni 0.008 something kan. 0.0082042. Ambil lah number dekat belakang ni. Okay. So sebab 00 dekat depan tu dia tak ada nilai. Okay. So dia jadi tak membantu pengiraan sangat. Okay, so please take note, ambil titik puluhan yang banyak ataupun kita panggil dekat sini significant figures kah? So ini berapa significant figures ni? 1, 2, 3. Saya tak ingat dah lah significant figures tu. Okay, so kiranya ambil lah perpuluhan yang banyak macam ni. 8.2042, lepas tu baru eksponen tu. Okay, jangan tinggal pula eksponen tu. Okay, macam yang ni 0.016, since ada kosong depan ni, so saya ambil 4 titik perpuluhan ekstra dekat belakang tu lah. So total 5 titik perpuluhan. Okay, so sama juga. Sebab kalau tak, kamu takkan dapat ni jawapan ni. Saya tengok yang answer yang saya marking tu, dia dapat juga this answer sebab dia tahu jawapan dia C3HCO2. So dia modify juga dia punya answer ni untuk jadikan macam tu. Tapi realitinya tak. Okay, so kamu tak, kalau dalam exam without the answer, jawapan kamu takkan sama dengan orang lain. Okay, kalau 0.082042 boleh? Boleh. Sama aja lah, sama dengan nilai ni. Cuma ini kita tulis in terms of exponent. Okay, dalam calculator pun kita masukkan terus exponent ni. Okay, dan that's one yang saya nampak kesalahan lah. Yang lain tak ada apa. Okay, basically all your works for hari Isnin hari tu saya ucap tahniah lah. Okay, first time dalam banyak-banyak kerja yang saya bagi dekat kamu. Kamu dapat siapkan dalam masa yang saya bagilah. So ada tengah kelas tu macam F22 kah? Dia dah dapat siapkan kiranya by pukul berapa? Pukul 4 tu dah macam dah 20 orang ke 19 orang dah settle. So which is good lah. That's mean you use your time wisely lah. Okay, so keep it up lah, buat lagi macam tu so that kamu tak tangguh kerja kamu. Okay, so next thing adalah this one. Atomic mass dekat bawah ni. Okay, in exam kan saya cakap atomic mass is given in exam. Tapi dia bagi kita dekat kamu dalam bentuk list. Okay, so list macam mana? So list dia ada dalam kamu punya classroom. So alamak, saya kena tunjuk classroom.
Okay, so saya back to this one. Mana classroom? Okay, so contohlah saya ambil kelas F22. Tak kisahlah kelas apa pun sama je. Dia punya content. Okay, so dekat sini, dekat bahagian notes. Okay, as you can see ada list of atomic mass and constant. So click on that. Okay, and then you will see a table. Okay, dalam table tu ada list lah. Okay, so inilah yang akan diberi dalam exam kamu nanti. Okay, so dia bagi relative atomic mass of selected element. Okay, so as you can see dia tak bagi predictable tapi dia bagi data yang ada dalam predictable. So you need to get used to this. Okay, sebab kalau dalam exam je kamu baru belajar guna, kamu akan rasa sangat masalah sebab nanti kamu pening. Ini yang row pula. Kolom yang ketiga ni adalah proton number. Kolom yang hujung kanan ni adalah atomic mass dia. So kalau kamu tak biasa guna benda ni, tendensi untuk kamu salah guna tu tinggi. So biasakan diri, kalau saya jadi kamu, saya print this out lah. Saya print out this one. Saya tampal depan meja belajar saya tu. Okay. Supaya senang. Okay, lepas tu dekat sini ada list of selected constant value juga. Okay, so constant pun ada di sini. Okay, ini constant yang dia akan diberi dalam exam kamu lah. Okay, so as you can see hanya constant dan atomic mass given in exam. Formula tak ada dalam exam, so tolong hafal. Okay, alright. So settle that one. Itu saya nak beritahu lama dah tapi asyik terlupa. Okay, so back to this one. This note saya dah letak dalam classroom. Okay, so kamu boleh refer lah. Ini saya annotate sikit-sikit untuk yang mungkin line dia problem. Okay, and then this one, okay. This question, try this too. Ramai yang tanya saya. Okay, ramai yang PM tepi tanya. Miss, dia tak bagi, dia tanya macam mana nak cari, dia tak bagi hydrocarbon tu punya mass. So macam mana nak determine mass of oxygen? For question 2. Okay, so first thing adalah you have to look at the compound burn. The compound burn adalah hydrocarbon. Hydrocarbon is a compound that contain water. Water? Apa? Tak dengar. Carbon and hydrogen. Dengan water pelaban. Yes, okay. Alright, dan nama apa hydro? Maksudnya dalam hydrocarbon ada hidrogen dan karbon sahaja. Okay, seperti yang saya tulis atas ni lah. Okay, so dia ada hidrogen dan karbon sahaja. Dia tak ada oksigen dalam compound yang kita bakar hydrocarbon tu, tak ada oksigen. So tak perlulah nak cari mass of oxygen, tak perlu sebab this is hydrocarbon. Kalau dia cakap organic compound macam ni lah. So kiranya dia ada carbon, hydrogen dan oksigen. So that one kamu perlu cari oksigen. Okay, so this one tak perlu cari oksigen. That's why dalam saya punya table hanya ada carbon dan hydrogen sahaja. Okay, so saya dah catat dah dekat sini. You don't have to determine mass of oxygen because the substance burned in this question is hydrocarbon. Hydrocarbon consists only hydrogen and carbon. Okay, alright, itu sahaja about empirical and molecular formula lah yang saya nampak kesalahan. Yang lain tak ada masalah. Ada apa-apa soalan before saya move to benda lain? Tiada means. Okay, so sebelum tu. Alright, so saya terlupa nak bagi attendance. Okay, so attendance. Alright. Okay, so attendance dekat komen tu. Okay. So next adalah kita nak masuk kepada mole concept concentration. Okay, so saya nak start dengan quizzes dulu. Okay, so sementara saya nak buka quizzes. So cuba kamu isi dulu Google Form tu sebelum kamu terlupa.
Okay, internet saya slow lah. Okay, so first thing, okay, apa yang kamu belajar daripada video tu? Video SPKA tu. Yang Madam Ivy ajar. Lima cara untuk cari concentration. 5 cara untuk cari concentration. Kita ada molarity. Lagi? Molality. Mole fraction. Percentage by mass. Mole fraction, percentage by mass. Another one, percentage by volume. Okay, good. Alright. So ada 5 cara untuk cari concentration lah basically. Okay, so daripada video tu kamu dah boleh nampak. Okay, tujuan saya letak video tu sebab saya takut kalau saya asyik tunjuk video saya je, bosan lah pula kan, dah putih je. So nampaklah kelainan sikit dekat situ. Okay, tapi ada pro and con lah. Cara dia mungkin lain sikit daripada saya. Okay, so daripada situ, that video actually, the first thing yang dia ajar adalah solute, solvent and solution. So kamu boleh tengok lah yang dia tunjuk tu, solute macam mana, solvent macam mana, solution macam mana. Itu yang paling penting. You have to be able to bezakan benda-benda tu. So, saya nak check kamu punya level, kamu faham ke tidak about that. So, kita cuba this one lah. My God, internet saya teruknya. Okay, so ada 7 soalan. Saya nak continue. Okay, so mungkin kamu kena buka quizzes. Lepas tu, dia ada code rasanya ni. Kita buat live quiz. Ada 7 soalan je. Okay, so buka quizzes. Boleh enter this game code. Ataupun share via. Oh, ada copy link. Okay, so saya copy link lah. Saya copy link masuk dekat sini. Ya Allah. Okay, so link dekat tu pun ada. Okay, dah ada yang masuk dah. Laju betul. Okay, nice. Kita tunggu. Kita ada berapa orang dalam Google Meet ni? Kita ada 71, 80 lebih lah. Okay, alright. So, kita tengok lebih kurang 60, 70 tu kita boleh start lah. Okay, so 40 orang, 42, 50, okay. 55. 65. Okay, lain. Ada lagi? 66. Kita ada 87 semua. Dah keluar 2 orang. So tinggal 87. Okay, so 76 boleh start lah kot. Okay, so saya klik start. Go full screen. Okay.
Alright. Okay, ni apa ni? Kamu dah boleh tengah menjawab soalan ke apa sekarang? Apa yang berlaku? Ke belum? Dia bilang kan, Jawab waiting for others to answer. Apa? Dia wait for Waiting others. others to answer. Oh, waiting for others to answer. Lost connection to quizzes. Time's up. Okay, so I think this is the second question kan? Tak pandai lah guna. Dah berapa soalan dah? Miss, soalan kedua dia skip. Ya Miss, soalan kedua dia skip. Kau sebab saya tertekan. Mungkin Miss. Okay. Alright. Sebab saya pun tak pernah guna this one. Oh, ni baru betul. Full question view. Solution is made up of? Jadi yang question tu biarkan je Miss. Biar je lah. Apa yang muncul dekat kamu tu, kamu jawab lah. Saya pun tak pasti apa yang muncul. Oh, okay. Wow. Alright, dah ada. Ni baru view yang betul. Tak ada muzik eh? Solvent is the same as solution. So soalan dia tanya true or false. Miss, saya start di soalan 3. Okay. Yang lain start soalan 3 juga. Tidak Miss. Sekejap ni. Apa je Miss? Mungkin lain lah kot. Okay. Soalan 4 Miss, sudah. Okay. Soalan ni sudah kan? Next question. Tak pandai lagi lah. Okay, so soalan 5 pula. A solution is prepared by dissolving 16 gram of calcium chloride CaCl2 in 64 gram of water. The solution form has density of E2. Lepas tu mana lagi? Soalan ni panjang ni. Okay, so soalan dia adalah from this question, water is a
soalan ni sama macam soalan yang dalam kamu punya exercise tu. Tapi dekat sini saya ubah soalan lah, saya tak suruh kamu kira, saya minta water tu apa sahaja. Kenapa chat dia tak naik? Oh, masih orang yang sama. Sekali Jason, Afi. Okay, next question. So soalan dia kata concentrated nitric acid ada 85% by mass, intensity sekian-sekian. So solvent used to prepare nitric acid solution is, so nak hasilkan nitric acid solution kita kena guna alkohol ke water. Okay, so tujuan saya bagi 45 second for each question sebab takut internet kamu slow lah. Okay, masih orang yang sama. Okay, dan next, which is the last question. How confident are you in, ini bukan question lah, ini apa kamu rasa sekarang. Okay, how confident are you in determining solute, solvent, solution in a question. That's mean when you read a question, you dah tahu, okay ini solute, okay ini solvent, oh ini solution. So kalau kamu rasa confident, very confident, a piece of cake, then pilihlah yang tu. Confident lah sikit-sikit, so ambil lah confident lah juga. Tak confident lah sangat miss, ataupun saya confused lagi miss, so pilih je. There is no correct answer for this one, this is just a survey lah. Okay, done. Kenapa dia kata next question juga? This is the last, yes. Okay, so mana result dia ni? Okay, lambatnya. My God. Okay, so mana jawapan ni? Not responding pula. Okay, so
soalan ni basically, okay, solute tu apa? Okay, macam saya bagi tahu kamu before this lah. Solute tu benda yang macam kalau kamu nak buat air Milo, okay, kamu ada Milo, kamu ada air. Lepas tu baru menghasilkan air Milo. So Milo tu, serbuk tu, that is solute in this case lah. Okay, and then so what tu air panas tu adalah kamu punya solvent dan air Milo tu adalah solution dia. Okay, so mungkin since benda lah ni masih berputar-putar, so kita biar je lah. Okay, kita back to kita punya slide lah. Okay, saya baru nak mencuba benda ni. Saya pernah main sekali lah this thing dengan student dulu, tapi lain ni. Tak ada internet dah. Okay, so kita back kita punya now. Okay, so this question here, boleh nampakkah? Perlu lagi. Okay. Alright, so this question yang tadi yang saya tanya tu sebenarnya macam soalan ini pun ada apa tak saya tadi. Okay, so macam mana, kenapa saya tanya tu, so macam ni kan. Okay, dia kata concentrated nitric acid tu mengandungi 85% biomass of nitric acid, density sekian. Okay, so dekat sini kamu baca macam ni je, kamu dah boleh point out apa solute, apa solvent dan apa solution dia lah sebenarnya. Okay, so boleh bagi tahu saya solute dia apa dekat sini? Nitric acid. Acid, Miss. Yes, okay, so HNO3 tu, nitric acid tu adalah dia punya solute lah. Okay, so solvent dia? Water. Ada dia bagi tahu? Ya, dia tak bagi tahu, tapi kita sepatutnya tahulah logically solvent dia adalah water. Okay, and dekat sini solution dia adalah HNO3 solution. So maksudnya dekat sini benda-benda yang kita prepare dalam lab tu, yang kamu guna HCl solution, nitric acid solution, sodium hydroxide solution, semua tu sebenarnya water bertindak sebagai solvent. Okay, sebab kita memang dah belajar daripada sekolah lagi, water is a universal solvent. Solvent ni pelarut. Okay, so bahan larut dia adalah HNO3 sendirilah. Okay, so solute ni selalunya solid lah, tapi it can be liquid pun boleh jadi solute juga, as long as quantity dia lebih sedikit lah daripada solvent. Okay, so dapatlah solution. So hopefully kamu boleh faham lah keadaan yang macam ni, mana solute, mana solvent, mana solution. Okay, so dah faham yang tu baru boleh jawab soalan. Okay, so hari tu saya suruh kamu jawab soalan number 2, 3, lepas tu 8, 9, 10 kan? Ya, Miss. Okay, so kita sekejap. Okay, so kita discuss lah. Okay, so this one soalan number 2 dulu. Okay, soalan number 2 ada masalah ke? Antara 2, 3, 8, 9, 10 yang mana nak discuss? 10, Miss. 10, okay, alright, lagi? Kalau saya pilih soalan. Okay, so kita tengok soalan yang ada density. Soalan mana ada density? Oh, ini. Okay, so kita tengok soalan 2 dululah.
Okay, so this one, question number 2. Okay, so for question number 2, saya dapat soalan jugalah about this one. Ramai, Miss, macam mana kita nak guna density dekat situ? Okay, so jom kita tengok sini. Dia kata solution is prepared by dissolving 16 gram of calcium chloride dalam 64 gram water. Okay, lepas tu solution form ada density sekian-sekian. Okay, calculate the molarity. Okay, so maksudnya dekat sini adalah kita kena boleh fikirlah, oh 16 gram calcium chloride. Okay, I think this one should be dia punya solute. CaCl2 64 gram of water ni adalah solvent solution. Solvent. Okay, thank you. Solvent. Alright, so solution dia apa nama? CaCl2 solution. Okay, thank you. Alright, so the solution CaCl2 solution. Okay, so density ni, okay, density mana satu? Density ni adalah di density CaCl2 solution lah. Okay, dan kita dah ada 3 information tu. Lepas tu dia minta cari molarity. Okay, as usual, saya memang always start with formula. Okay, so saya tulis formula molarity. Okay, molarity equals to number of mole of solute over volume of solution. Okay, so mole of solute dia tak bagi direct dekat soalan lah. Dia bagi mass sahaja. Okay, tapi kita tahu dah ini solute. So, kita pun pakailah formula number of mole equal to mass over molar mass. Okay, so this formula masa zaman sekolah kita belajar kan. Okay, so formula ni sangat penting. So, kita pun gunalah substitutekan mass tadi. Okay, so 16 gram. And then molar mass ikut dalam list of constant kamu tu. Lepas tu dapatlah number of mole of solute. Okay, so maksudnya done. Settle satu benda. Okay, next kena cari volume of solution dalam liter. Okay, so volume solution pula, masalah dia kita tak ada langsung information about volume of solution dekat soalan. Dia bagi mass solute, dia bagi mass solvent. So dekat sinilah function density tu. Okay, so density, I'm sure all of you know density formula dia equal to mass over volume. Okay, itu fizik lah. Tapi chemistry sama juga, mass over volume, but you have to be more specific. Okay, so density equal to mass of solution over volume of solution. Okay, mesti macam tu. Okay, and ini apa benda ni? Ini apa? Apa yang saya tulis ni? P kah? Rho. Rho. Yes, that is rho. Okay, so this symbol here kita panggil rho. Okay, rho tu adalah symbol for density lah. Density equal to mass solution over volume solution. Okay, so dekat sini density kita unit dia gram per ml. Okay, so mass solution kita mesti dalam gram jugalah baru sama unit. And then macam mana saya nak dapat mass solution ni? Dia bagi kita mass solute, mass solvent. So kita dah belajar ada lagi satu formula yang kena hafal iaitu this formula here. Okay, so mass solution equal to mass solute plus mass solvent. Ini penting formula ni, so tolong ingat. Okay, so kita dah ada mass solute dia bagi. Mass solvent dah ada. So tambah. Okay, then you should get mass of solution. Okay. So sebabnya betul lah dalam solution ada solute dan solvent. Okay. So dapat dah mass solution, masukkan sini then you should get the volume of solution. Okay, volume of solution unit apa yang kamu dapat depend on the unit of density. Kalau density sini unit dia ml, so that's mean volume yang kamu dapat tu dalam ml. Okay, tapi over here saya dah tukar dia kepada liter sebab saya nak masukkan dalam formula molarity volume solution must be in liter. Ini kesalahan yang selalu student buat lah. Dia dah cantik dah kira semua tapi dia lupa nak tukar unit. Okay, lagi satu conversion unit kena tahulah. Okay, so conversion unit kita ada daripada ml pergi L pun ada. Ini tak ada masalah sangat sebab everyone dah memang get used to this. Mililiter nak pergi liter bahagi 1000. Liter nak pergi mililiter? Darab 1000. Ya, darab 1000. Betul lah kan? 1 liter 1000 ml kan?
Okay, so ini kena ingat lah. Ataupun kadang-kadang dia tak guna ml, dia tak guna L. Dia guna, macam soalan dekat sini, dia guna centimeter cube. Lepas tu centimeter cube. Okay, centimeter cube tu apa? Okay, cara nak faham dia simple je. Centimeter cube tu lebih kurang macam mililiter lah. Nak senang faham. Okay. So basically sama. dm cube tu lebih kurang macam liter. Okay. So cara conversion unit dia pun sama. Centimeter cube nak pergi decimeter cube bahagi 1000. Okay, so decimeter cube nak pergi centimeter cube darab 1000. Okay, kalau saya nak ingat, saya ingat dm cube tu liter. So cm cube tu ml. So senang lah saya nak ingat dia punya conversion unit. So ini cara simple how to convert dia lah. Tapi kalau cara yang kamu belajar desi berapa? 10 to the power of negative? 1. Desi, senti, mili. Kamu hafalkan tu. Desi, senti negatif 2 kan. So ada power 3 situ. So 10 to the power of negative 6 lah kan. Okay. So lepas tu nak tukar ni kena bahagi lagi desi 10 to the power of negative 1. Itu ada juga cara dia tapi susah sikit lah. So kita stick to this one sahajalah. Okay, so ini paling senang. So tolong take note on this one, cara nak tukar unit. Okay, so tak ada masalah dah dekat sini. I think the only problem adalah density, kamu tak tahu nak guna dekat mana. Okay, and then kita tengok soalan apa lagi. Soalan 3, dia minta molality. Okay, yang ini kamu tak faham ni je. Molar concentration here means molality lah. Okay, so soalan minta molality sahaja. Okay, and then molality dekat sini. Okay lah soalan ni tak ada masalah ke? Ada apa-apa nak tanya dekat soalan ni? Tidak, Miss. Okay, alright. So next kita pergi pada question number 8. Okay, ini yang saya nak fokus. Sebab hari ni saya menerima banyak soalan mengenai mole fraction. Okay, saya rasa kamu ada misconception sikit about mole fraction. Okay, sebab explanation dalam video tu dia tak detail sangat kan. Okay, so now let me explain to you again. Okay, so mole fraction, contohlah saya ada satu bekas. Okay, dalam bekas tu ada gas A, ada gas B, ada gas C. That means there are 3 different type of gas here lah. Okay. Dalam satu bekas tu ada 3 gas yang berbeza. Okay, kalau saya cakap dekat kamu, calculate the mole fraction of gas A. So saya akan A equal to, formula dia jadi apa? Na. A tu gas A lah. Over Na plus NB plus NC. Okay, ataupun kalau kamu buka buku, mungkin kamu akan jumpa Na over NT. NT ni apa? T ni adalah total. Okay, total ni apa? So maksudnya dalam satu bekas tu, tak kisahlah bekas apa pun, ada berapa komponen dalam tu. Okay, for example dalam ni gas kan? Okay, ada berapa komponen gas dalam ni? 3. So kita kena tambah ke 3 komponen tersebut. Okay. So maksudnya kalau saya nak cari mole fraction gas A berbanding dengan semua komponen ni. So number of mole of A bahagi dengan number of mole A. Nak tambah number of mole gas B tambah number of mole of gas C. Okay. So itu cara dia. Okay. So kalau nak cari mole fraction C pula. Formula dia akan jadi. NC over NC over Na plus NB plus NA plus NC. NB plus NC. Okay, good. Thank you. Alright, so kiranya dekat sini bergantung pada soalan. So soalan mole fraction kamu kena baca betul-betul. Dia cakap mole fraction of apa dia minta. Okay, so macam this one dia minta calculate mole fraction of C. So jadilah NC over dengan number of mole of all komponen yang ada dalam bekas tu. Okay, so macam tu. Ataupun kalau kamu rasa this example macam jauh dengan kamu sebab gas kan. Okay, so kita guna example yang selalu kita deal with, which is saya ada bagi tahu dalam video juga. Dalam voicemail tu.
voice message tu, contohlah kita guna salt water lah. Okay. Salt water. Salt water adalah air garam. Okay, so how to prepare air garam? NaCl plus water. Salt plus Ais, water. nak letak ais? Ya, salt plus water. Okay, jangan letak ais tu. Tak sedap. Okay, so salt plus water, dapatlah salt water. Okay, so dalam ni kita ada dua komponen sebenarnya. Dalam salt water solution, kita guna ayat ni lah. Dalam salt water solution ada dua komponen iaitu garam tu sendiri dan water. So garam tu apa? Garam tu adalah solute lah. Okay, and water tu adalah solvent. Okay, so kalau saya cakap nak cari mole fraction of salt yang ada dalam salt water tu, formula dia jadi? Salt over tambah water. Ya, number of mole of salt over number of mole of salt And plus with number of mole of water. Okay. So, kalau kamu tengok, saya treat salt and water tu as two different component. Okay, so dia komponen yang berbeza. Okay, bukan macam ni. Hari ni saya dapat ramai yang salah konsep yang dia buat macam ni. Add salt equal to, and salt ni betul. Tapi sini dia tulis and salt solution. Ataupun salt water solution. Okay, kalau kamu pakai this cara, okay, cara ni salah. Okay, tak boleh. Alright, sebab kenapa? Apa yang salah adalah dekat sini. Okay, so kamu tak boleh treat salt water solution tu sebagai satu solution. Tak boleh. Sebab definition of definition of mole fraction tu sendiri adalah ratio of the number of mole of one component to the total number of mole of all component. Okay, so kita bahagikan dengan total component yang ada. Total number of mole of component yang ada. Okay, so kamu tak boleh assume sebagai salt water solution, tak boleh. Okay, mana dah slide tadi. Okay, so ini tak boleh. Kamu kena boleh bezakan dalam salt water solution tu ada salt dan water. Dua benda yang berbeza. Okay, so salt sini adalah solute. Ini adalah solvent. Okay, baru kamu boleh cari mole tu satu-satu. Kalau kamu nak cari mole of salt water solution, kamu akan stuck dekat situ. Okay, sebab dia bukan benda yang sama. Okay, so boleh fahamkah apa maksud saya dekat bawah ni? Faham, Miss. Boleh, Miss. Okay, thank you for your response. Okay, siapa yang tak faham boleh PM nantilah, PM tepi. Sebab penting ni benda ni. Okay, so that's why over here, okay, tapi yang ni senang lah. Okay, yang ini dia ada satu solution dalam bekas tu sebenarnya. Dia kata a solution, satu solution saja. Is prepared by mixing toluene and bromobenzene. So maksudnya kamu boleh bayangkan dalam satu beaker ada solution. Okey, dan dalam solution tu sebenarnya ada dua komponen yang berbeza iaitu toluene dan bromobenzene. Okey, next time kamu akan belajar apa benda toluene, apa benda bromobenzene. Okey, so dalam ni ada dua benda yang berbeza. Okey, so kalau dia minta mole fraction of each component, so maksudnya ada dua komponen, so maksudnya dia minta dua mole fraction. So first saya start dengan mole fraction of toluene sahaja dulu. So number of mole toluene lah atas ni. Okay, berapa banyak number of mole toluene berbanding dengan total komponen yang ada. So saya pun carilah mole toluene bahagi dengan total mole, iaitu mole toluene tambah dengan mole bromobenzene. Okay, so macam mana saya dapat mole ni sedangkan dia bagi mass? Ingatlah kita ada satu formula keramat kita iaitu number of mole equal to Mass Per molar mass. Miss over molar mass. yes. Okay, please siapa yang zaman sekolah dia susah nak ingat formula ni, tapi sekarang kamu wajib ingat ni ya. Kalau tak ingat tu memang tak boleh nak jawab nanti tu. Okay, so mass bahagi molar mass, saya dapatlah ini mole toluene. Lepas tu saya buat benda yang sama juga untuk bromobenzene. Mass bromobenzene bahagi dengan molar mass, saya dapat mole dia. So saya dapat sini 0.63. Okay, untuk mole fraction of toluene. So maksudnya toluene ada banyak mana dalam solution tu? 0.63. Okay.
Alright. And then bromobenzene pula. Dia minta mole fraction of bromobenzene juga sebab dia minta of each component. So atas ni sekarang adalah number of mole of bromobenzene. Dia always relate. So that's why saya cakap baca soalan betul-betul. Dia minta mole fraction apa. Okay. So bahagi dengan total juga. Okay, so saya dapat 0.38. So kamu rasa dalam solution ni siapa lagi banyak? Toluene ke benzene? Bromobenzene. Toluene. Yep. Okay, Patricia. Ya, betul. Toluene lagi banyak. Kenapa toluene lagi banyak? Sedangkan mass dia sama aja 55 gram. Ratio dia lagi tinggi. Yeah, sebab mole fraction dia lagi tinggi kan. Okay, so maksudnya toluene lagi banyak dalam solution tu berbanding dengan bromobenzene. Okay, lepas tu kamu perasan tak dalam app puzzle saya ada tanya satu soalan. Apa total mole fraction dalam satu solution? Your answer is? 1. 1. Okay, siapa boleh explain kenapa 1? Because I think mole fraction is the percentage of particular element in one solution. Okay, thank you. Azmi ke tu? Yes. Okay, thank you Azmi. Alright, so kiranya, betul lah. So kiranya dia macam mole fraction ni, berapa pecahan toluene yang ada dalam solution? Berapa pecahan bromobenzene yang ada dalam solution? Okay, pecahan dia paling banyak akan equal to 1. So X total equal to 1. Okay, so macam sekarang, kalau kamu ambil toluene punya mole fraction tambah dengan bromobenzene punya mole fraction, kamu dapat lebih kurang dapat apa? 1.01. Lebih lah sikit kan? Yes, 1.01. Tapi actually 1 lah. Okay. So maksudnya dalam solution ni ada dua komponen, toluene dan bromobenzene. Hasil tambah mole fraction kedua-dua komponen tu, which is the total komponen yang ada dalam solution ni akan equal to 1. Okay. So macam tadi gas ni ada 3 jenis gas. So kalau saya tambah mole fraction gas A, tambah mole fraction gas C, tambah mole fraction gas B, berapa total mole fraction saya? 1. Yeah, 1. Okay, so thank you yang menjawab. Alright, so betul. So hopefully kamu faham lah kenapa 1 dekat situ. Okay, ada apa-apa soalan lagi about mole fraction? Tiada, Miss. Okay. Alright, so tak ada. Next, kita pergi sini. Soalan 9 ni pun mungkin ada yang tanya juga. Okay, so yang ini, this question dia kata berapa banyak mass of water diperlukan untuk menghasilkan 37% HCl yang mengandungi 7.5 gram of HCl. Okay, so over here, kamu bayangkan dalam satu beaker ada HCl. Okay, dan percentage HCl tu adalah 37% only. So ini macam kadang-kadang kamu tengok chemical, dia ada tulis berapa persen, 99% HCl. So maksudnya pekat lah. Tapi this one 37% HCl. Kamu rasa concentrated ke tak? Tidak. Tak, Miss. Yes, kurang lah sikit kan compared to 99% tu lagi concentrated. Okay, so dekat sini first kena faham lah solution tu is made up of solute dan solvent. Solute dia HCl. Okay, HCl dia dalam bentuk pellet pun ada. Okay, so solvent kita adalah water lah. Sebab tu dia tanya water dekat sini. So kamu jangan pelik kenapa dia tiba-tiba minta water. Water tu actually adalah dia punya solvent. Okay, so dia bagi kita percentage here adalah percentage by mass lah. So percentage by mass, this is the formula, mass solid over mass solution. And then mass percentage by mass ini, mass solute dia dah bagi 7.5 gram of HCl ni adalah mass of solute. Okay, so lepas tu dah dapat 100%, then kita boleh dapat mass solution. So kenapa nak cari mass solution? Sebab dia berkaitan untuk cari mass solute dengan solvent gitu.
Yes, thank you Farah. Okay, so sebab once kita ada math solution, dia boleh tolong kita untuk cari ni math of solvent yang kita nak yang dekat soalan ni. Okay, so dari situ kita kena cari math solution. So kita masukkan math solution kita, math solute kita pun dia dah bagi tadi, masukkan dan kita dapat math solvent. So settle lah masalah kita yang tadi. Okay. So macam tu lah, always start dengan equation, tulis, masukkan je apa yang kamu ada dulu. Okay, and then next tadi question 10 ada yang tanya kan. Okay, for question 10, dia pakai percentage by volume. Okay, so dia kata calculate the volume of antifreeze required to make 10 liter of solution of antifreeze which is 40% by volume. So sekarang dia nak hasilkan satu solution antifreeze tu sebanyak 10 liter dan dia punya percentage adalah 40% by volume. So berapa banyak volume antifreeze yang diperlukan? So volume antifreeze ini adalah volume of apa ni? Solute, solvent, solution? Solute. Yeah, solute dia lah. Okay, so this is the formula of percentage by volume. Lepas tu volume solute dekat sini adalah yang kita nak cari. 10 liter ni dia dah bagi tahu 10 liter solution. Dia nak menghasilkan 10 liter solution. So volume ni adalah volume solution. Okay. And then masukkan percentage tadi. So dapatlah. Kalau kita nak hasilkan 10 liter solution yang dia punya percentage by volume adalah 40%, kita perlukan solute sebanyak 4 liter. Okay. So itu sahajalah for question number 10. Alright. So, susahkah mol konsep yang awal-awal ni? Tidak, Miss. Okay, good. Alright. So, yang lain? Okey lah Miss. Okey, boleh tahan. Boleh lah. Okey, Jamil. Okey. Okey. Depends Alright. soalan. Okay. Depends soalan, betul. Okay, so yang awal-awal ni okey lah, tapi tips dia how to make sure kamu boleh jawab soalan yang calculate ni. Apa benda yang kamu perlu tahu sebenarnya? Formula Miss. Formula, Miss. Saling formula. Okay, good. Formula. Okay, ada 3 formula basic yang saya tak ajar tapi kamu dah belajar zaman sekolah sebenarnya. So, formula basic yang pertama apa? Yang tadi Number saya of ada mole. tunjuk juga. Number of mole. Number of mole equals to mass over molar mass. Okay, lagi? Convert volume. Volume over molar volume tu kan yang STP atau room temperature and pressure tu yang 22.4 atau 24 tu. Okay. So lagi formula lagi number of mole equals to MV over 1000. oh, okay. MV over 1000 tu belum lagi. Itu dah sempat. Yes, Avogadro tu. Okay, number of mole equals to number of particle over Avogadro constant which is 6.02 kali 10 kuasa 23 per mole. Okay, so 3 formula ni tolong hafal. Okay, sebab kita akan gunalah this formula. Okay, so formula yang selalu kita guna yang the first one. Tapi yang second dengan third ni pun tak mustahil untuk kita guna juga. Dia bergantung pada soalan. Yang second ni kita akan banyak guna dekat topik gas nanti. Okay, so please make sure kalau siapa yang tak faham ke apakah boleh tanya saya lah di equation. Okay, lepas tu dah hafal dah 3 ni, barulah hafal yang formula kita ada tu. Kita ada formula apa? Molarity. Lagi? Molality. Molality. Lepas tu kita ada percentage by mass. Kita ada percentage by volume. Volume, V. Lepas tu kita ada mole fraction. Okay, lagi formula apa lagi? Formula tambahan. Relationship antara mass solvent solute dengan solution. Okay, good. Thank you, Farah. Okay, so mass solution, okay, equal to mass solute plus mass solvent. Okay, ini mass sahaja. Jangan ganti mass ni dengan number of mole. Tak boleh, okay, tak boleh. Alright.
volume pun tak boleh ganti macam tu. Okay, dia hanya applicable for mass sahaja. Lain daripada tu, kamu kena tahu formula density. Okay, mass solvent pula. Ni ajaran sesat ni. Okay, mass solution. Okay, over V solution. So, kalau nak senang, kamu buat your own notes. Okay, masukkan formula-formula ni sahaja. Okay, dalam satu paper. Okay, tampal depan kamu punya meja tu. So that every day kamu tengok yang tu, kamu nak buat kerja pun kamu tengok yang tu, lepas tu sambil hafal lah. Jangan tengok tak hafal. Okay, alright. So kalau hafal formula, then kamu boleh manipulate the formula lah, should be. Okay, so itu je tips yang saya boleh bagi. Kalau kamu tak hafal formula, memang goodbye lah. Okay, settle. Next soalan ni, assumption. Susah ke yang assumption ni? Tidak, Miss. Indah juga, Miss. Boleh dijawab, Miss. Boleh lah. As long as kamu tahu nak assume apa. Dia sebenarnya you can assume any of the thing dekat sini boleh assume. Tapi saya bagi tips tu supaya kamu tak fikir-fikir, saya nak assume apa, Miss? Sekarang saya nak assume apa? So lagipun bila kamu assume apa yang saya cakap tu, usually betul lah. 99% your answer akan betul kalau kamu boleh jawab. Kalau final answer kamu betul. Okay, kenapa 99% tu? Sebab ada saya jumpa student, dia assume benda yang betul. Dia punya final answer jawapan betul, tapi pengiraan tengah-tengah dia out. So macam mana dia boleh jadi macam tu? Tapi tak apalah. Itu kira okay lah juga. At least on track lah. Okay, so kita tengok dekat sini. Saya dah ajar ada 3 example lagi untuk kamu. Okay, saya tak nak ulang dah that example. Kalau kamu nak tengok balik, kamu tak payah buka Edpuzzle pun, tak payah. Sebab kalau kamu dah tengok kat Edpuzzle lah. Kalau belum tengok dekat Edpuzzle, go for Edpuzzle dulu sebab I need to track siapa yang tengok, siapa yang tak tengok. After that, kalau kamu nak tengok ulangan, boleh pergi kepada saya punya YouTube lah. Okay, study kimia saya punya channel tu. So, boleh tengok balik dekat situ. Okay, and then kita tengok question number 2 yang paling banyak saya dapat PM. Sampailah nak masuk kelas tadi. Okay, so this is the question. Concentrated HCl ada 35% by mass. Okay, density HC adalah ini. Calculate molarity, and mole fraction. Ada 3 benda dia minta kamu calculate. Okay, untuk satu soalan yang sama. Okay, so first kita solve satu-satu lah. Usually kita solve molarity dulu. Okay, so saya start dengan tulis formula molarity lah. Okay, so kenapa saya tulis formula dulu? Sebab saya rajin nak tulis kah? Supaya kita tahu apa yang hilang, apa yang kita perlu cari. Yes, thank you. Alright. So sebabnya tak tahulah, kalau saya kena fikir dan benda tu kena ada depan mata. Mungkin orang perempuan kot. Kalau lelaki tu dia boleh imagine lah benda tu. Tapi saya tak boleh. Okay, so I need to think like molarity, nak calculate saya kena ada apa. So saya kena ada HCl punya mole which is solute dia. Dan kita kena ada volume of solution. Lepas tu baru saya check ada tak benda-benda ni dekat soalan directly. So basically tak ada. Okay, so tak ada. So bila tak ada, so kita tengoklah apa yang dia bagi, percentage by mass. So saya tulislah formula percentage by mass. Density, saya tulis formula density. Lepas tu saya tengok balik pun benda dalam ni pun tak ada juga. Okay, so dalam keadaan ni baru kita assume. Okay, jangan terus nampak je ini terus assume. Tak boleh kena check dulu ada tak data. Some of the question ada data. Okay, so tak perlu nak assume. So in this case, saya assume mass of solution lah sebab saya ajar kamu kalau kamu ada 2 benda dia provide dekat sini, tak payah tengok density ni, kita tengok yang satu lagi, kita ambil denominator. Okay, so saya assume mass solution 100 gram. Macam saya cakap lah, kalau kamu assume 200 gram pun boleh, kamu assume 1000 gram pun boleh, tak ada masalah. Final answer kita akan sama. Pertengahan tak sama. Final akan sama. Okay. So, bila saya assume mass solution, saya masuk kalau dekat sini, mass solution. Okay, so 35% ada, ini ada. So, ini boleh cancel out. So, saya dapat mass solute, which is HCl 35 gram. Okay. So, saya dah almost there dah. Saya dah ada mass solute yang saya boleh convert jadi mole solute. Okay, sebab saya tahu solute saya adalah HCl. So nak convert macam mana? Kita guna formula ni lah, number of mole mass over molar mass. Sebab kita tahu ini HCl, so kita boleh cari molar mass HCl lah dalam predict table kita kan. Okay, so 35 gram bahagi dengan 1 ni adalah atomic mass for hydrogen, 35 ni adalah
TL punya. So saya dapat mole solute adalah ini. Okay, so basically kalau saya jawab soalan saya akan dalam hati ataupun ni saya tick lah, oh saya dah ada satu benda. Okay, so saya perlu cari benda yang kedua iaitu volume of solution. So how to find volume solution? Usually daripada density lah, sebab density ada volume solution. Tapi kita akan sedar dekat sini, oh mass solution saya dah ada kah? Mungkin kamu akan merenung sedikit dekat situ, tapi renunglah balik, mass solution kita dah ada ke belum? Ada, sudah kita assume. Kita sudah assume dekat sini. So kita guna balik yang kita assume tu. Jangan assume kali kedua pula. Saya pernah jumpa student dia assume yang tadi mass solution. Lepas tu dia assume lagi benda lain. So tak boleh. Sekali je kita assume. So dapat ni volume solution, dapat this one. Saya dapat dalam L dululah. Lepas tu baru tukar liter. Okay, dan volume solution dah ada, ni dah ada. So masukkan je dalam formula molarity. Saya dapat 11.13. Saya tengok ada yang dapat 11.12, tak ada masalah. Ada yang dapat lain daripada ni? 11.14 Miss. 11.14, okey, tak ada masalah. Okay, kalau 11.5 ke, 11.8 ke, maybe something wrong. Titik perpuluhan tu lah. Okay, titik perpuluhan ni main peranan. Molarity ni, mol ni ambil 4 titik perpuluhan lah. Jangan ambil 2 tu sikit sangat. Okay, semasa calculation, during calculation usually we will take 3 to 4 decimal places lah. Okay, like saya memang akan always ambil 4 decimal places. Okay, and then this one, ini since ada kosong depan, so saya ambil 5 titik perpuluhan. Macam tu lah. So saya dapat 11.13. Okay, so settle. Next, nak cari molality pula dia minta. Okay, so kita pun tulislah formula molality. Number of mole solute over mass of solvent. Okay, ini pun kita fikir balik. Mole solute dah ada tadi. Kita dah cari. Tak perlu nak cari lagi sebab dia benda yang sama. Mass solvent. Okay, mass solvent is something new lah. Kita tak ada mass solvent. Tapi kita ada mass solute. Kita ada mass solution. Kita dah ada 2 mass dah dekat sini. So again, we can use this formula, mass solution equal to mass solute plus mass solvent to determine mass solvent. Tolak je. Okay. So saya dapat 65 gram. Lepas tu saya tukar kepada kilogram terus sebab molality mass dia mesti dalam kilogram. Lepas tu saya bahagi, saya dapat molality 14.75. Okay, ada yang dapat jawapan lain daripada ni? 14.77 Miss. 14.77 saya boleh terima lagi. Belum jawab. So kalau yang belum jawab tu nanti cuba jawab dulu kan. Okay, kalau ada yang dapat jauh sangat tu, nanti snap your calculation hantar dekat saya. Saya check apa yang masalah sebenarnya. Okay, and then next, ini yang paling banyak soalan, which is mole fraction of HCl. Okay, dia cakap mole fraction HCl. Kan tadi saya cakap baca soalan betul-betul. Okay, so since dia minta mole fraction HCl, that's mean over here is number of mole of HCl lah atas ni. Okay, so dalam concentrated HCl solution, okay, ramai yang cakap dalam concentrated HCl solution ada ke water? Sebab solution dia concentrated. Concentrated tu apa? Ada water. Pekat. Pekat kan? Okay, so macam HCl yang pekat. Walaupun dia pekat, tapi masih ada water. Okay, water sebagai solvent tu masih ada. Sebab dia bukan pure HCl. Kalau pure HCl, 100% tu adalah HCl sahaja without water. Tapi bila dia concentrated, that means dia masih ada HCl sebagai solute dan water sebagai solvent tu adalah. Tapi amount of water tu banyak kah? Tak. Tidaklah terlalu banyak lah. Okay. So sebab kalau banyak sangat dia jadi dilute, cair. So dia banyak juga daripada HCl solute tapi kurang lah daripada yang sepatutnya. Macam nak cakap macam tu lah. Okay, so kita tengok dekat sini. So dalam solution ni ada 2 komponen lah. Ada HCl solute dan H2O solvent. So dekat sini bahagi dia adalah number of mole of HCl solute dan number of mole of H2O solvent. Bukan number of mole of HCl solution, bukan. Okay, siapa yang buat macam ni salah. Okay, sebab definition tadi cakap
bahagi dengan total komponen yang ada dalam solution tersebut. Okay. So ada 2 komponen, so bahagi dengan total number of mole untuk 2 komponen tu lah. Okay, so mole solute kita dah dapat awal-awal lagi pengiraan. Mole solvent je problem sikit, tapi kita tak susah sangat sebab kita dah ada mass solvent daripada calculation molality tadi. So kita tahu solvent dia adalah water. Okay, so dekat sini kena tahu sendirilah water tu. Sebab saya cakap water is a universal solvent. Basically all the solution in lab is prepared by mixing benda yang kita nak tu dengan water. Okay, so saya pakai molar mass of water lah sini. So saya dapat 3.6111 mole. Okay, so ini adalah mole of solvent. So tambahlah dekat sini dan bahagi, saya dapat mole fraction 0.21. Ada yang dapat lain daripada tu? Tidak Miss, sama aja. Saya dapat 0.9 Miss. Tak tahu macam mana tapi. 0.9. Okay. So yang tu nanti kamu snap lah. Saya hantar jawapan tu, saya tengok macam mana, kat mana yang menyebabkan kamu dapat 0.9 tu. Okay. Alright. And then 0.025 boleh ke Miss? 0.025. Ada 0.025. Salah. 0.25. 0.25. Kalau 0.25 tu jauh lah juga, tapi mungkin boleh betul. Kalau saya tengok kamu punya nilai dekat dalam ni okey, saya akan tick je lah. Macam tu. Tapi kalau saya tengok ada something salah dekat mana-mana, mungkin dia akan lain lah. Okay, so nanti itu pun boleh hantar nanti jawapan. Okay, tapi saya akan marking juga. Alright. Okay, so settle this question here. Okay, any last question? Tidak Miss. Okay, alright. So kalau tak ada, nanti kan saya tulis dalam task to-do list kamu tu kan. Kamu kena start sambung buat your tutorial lah. Hari tu kamu dah settle tutorial 1.1. So 1.2 kamu belum start. Tapi ada yang dah start sebab ada yang tanya soalan dekat saya. So saya dah masukkan soalan tutorial 1.2 dekat tutorial punya section dekat Google Classroom. So click on that and then cubalah buat. Okay, you don't have to wait until last minute. Sebab latihan ni macam belum cukup ni, sikit ni. So kamu kena tambah lagi latihan. Alright, so settle this one. Basically apa yang saya nak cakap hari ni saya dah cakap. Okay, so macam mana kita nak check faham ke tidak ah? Sekejap lah. Okay, so nanti boleh tulis juga dalam kamu punya link yang saya bagi tu. Okay, mana tak link tadi? Link Padlet tadi. Okay, so kamu boleh isi balik dan apa tu? Ni lah, tulis apa kamu rasa pasal concentration ni. Kamu faham ke? Tidak ke? So tolonglah tulis feedback. Okay, because I need your feedback. Okay, settle dekat situ. Okay, next. Tadi saya cakap saya ada something kan. Saya nak bagi tahu kamu. Okay. Ya. Alright. Ya, Miss. So, that one saya tambah lagi satu slide lah. Wah, tak nak slide ni. Okay, so next week lah kan sebab this week dah habis dah kelas kita. Okay, so saya ada pemantau yang nak kena masuk dalam Google Classroom pula, Google Meeting kita next week. Okay. So dalam Google Meet session kita which is next week, nanti saya bagi tahu lah. Mungkin hari Khamis juga Google Meet kita. Sebab hari Isnin tu saya bagi konten je dulu. Hari Khamis kita discuss. Okay, so Google Meet kita akan ada pemantau yang masuk. Okay, ada 2 orang pemantau yang akan masuk. Dan pemantau tu kita panggil apa dekat sekolah? Kamu panggil apa? Bila ni Miss? Next week. Okay. Okay, so akan ada pemantau yang masuk 2 orang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Kamu tengok nama rare daripada kawan-kawan kamu tu, itulah pemantau. Okay, dia akan masuk daripada awal kelas sampailah ke penghujung kelas. Okay, ada 2 orang kita panggil Nazir lah. Kalau zaman sekolah saya panggil Nazir.
Dua orang nazir. Okey, kenapa dia nak memantau saya? Sebab untuk pencalonan sebagai guru cemerlang. Okey, so GC. Nanti kamu kata Google Classroom pula. Guru cemerlang. Okey, so dia masuk tu tak ada masalah. Kita macam biasa je lah. Kita buat macam biasa je. Kamu pun macam biasa je, saya pun macam biasa je. Cuma nanti dekat penghujung kelas tu, okay, thank you. Dekat penghujung kelas tu, saya akan keluar dulu tau. Saya akan leave the meeting. Okay, so saya akan leave the meeting. Okay, tapi kamu kena ingat, kamu kena stay dalam tu. Kamu tak boleh leave. Okay, habis kelas, I will leave the meeting. Okay, kamu kena stay dalam Google Meeting ni, Google Meet ni bersama dengan Nazir sahaja. Fahamkah? Faham, Miss. Faham, Miss. Kamu rasa kenapa kamu kena stay macam tu? Dia nak tanya soalan. Dia macam So Nazir tu dia akan tanya kamu lah soalan. So kamu jawablah sejujur yang mungkin. Okay, so maksudnya kalau dia tanya, tanyalah apa-apa pasal saya ke apa. Kalau kamu rasa itu jawapan yang sebaiknya, jawablah. Saya tak minta kamu create your answer ke whatever ke tak. Okay, so jawab apa yang kamu rasa sahajalah. Okay, so jawablah berapa banyak soalan yang Nazir tu tanya. Okay, hopefully ada yang jawab. Janganlah krik. Itu saya risau. Okay, please. Okay, siapa yang rasa dia nak jawab, tolong jawab. Okay, and then sampai habis lah. Sampai Nazir tu kata boleh bersurai, then baru kamu keluar daripada Google Meeting. Boleh faham? Boleh. Boleh, Miss. Alright. So itu sahajalah saya nak bagi tahu kamu. Okay. Alright. So basically done. Cuma next week tu tak pasti lagi lah. Kalau betul saya bagi tahu kamu awal-awal lah. Okay. Alright. So settle. Ada apa-apa soalan before kita stop? Miss. Ya. Jadi time yang ada Nazir tu kami perlu buka kamera ke, Miss? Tak. Kita buat macam biasa je. Kita tak buka kamera, so kita tak buka kamera lah. Tapi bila session kamu dengan Nazir sahaja tu, it's up to you lah. Kalau kamu rasa kamu nak buka kamera, buka lah. Kesian juga Nazir tu. Tapi masa kelas dengan saya, tak payah buka pun tak apa. Saya okey je. Sebab saya kadang-kadang faham line kamu pun tak okey. Okay, Miss. Okay. Alright. So kalau tak ada apa-apa soalan, kita stop sini lah. Sebab dah 1.5 jam dah nanti kamu ngantuk. Okay, hopefully sambung isi Padlet. Okay, sambung buat tutorial. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay, so saya tak makan orang sebab saya punya konsep adalah saya nak bagi student tanya sebanyak soalan mungkin dekat saya lah. Sebab zaman sekolah dulu, sekolah saya tu dia limit tau. Student tak boleh masuk pun bilik guru. So pada masa zaman tu saya rasa macam susahnya saya nak tanya soalan. Nak masuk bilik guru tak boleh. Saya kena stay je dekat depan tu. Kalau ada cikgu mana lalu, saya panggil. Lepas tu minta dia panggilkan cikgu yang saya nak jumpa. So saya rasa susah. So saya buka peluang dekat kamu nak tanya soalan, tanyalah. Tak perlu takut, tak perlu malu. Okay, sebab macam saya cakap lah, kalau selagi jauh lagi nak exam, tanyalah soalan apa pun. Okay, saya tak judge kamu. Tapi kalau sehari lagi nak exam, baru kamu nak tanya soalan simple-simple, itu saya akan judge kamu lah. Okay, tapi itu sehari nak exam, lambat lagi. Alright, so I think I will stop here. Okay, so thank you semua. Thank you, Miss. Have a nice day. Good luck, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Good luck. Thank you. Okay. Thank you, Miss. Miss. Yeah. Thank Alright. you. Okay. Bye, Miss. Bye. Miss, boleh tanya soalan? Boleh. Ada persoalan apa ini? Saya stop. Yang tutor Recording dulu, 1.2. Tutor 1.2. Kejap saya buka soalan dulu. Tutorial. Soalan number?
Sekejap, Amis kami lupa sudah. Tak apa. Yang mall konsep, Miss. Soalan 8. Mall konsep soalan 8. Sekejap saya punya laptop ni tengah slow mo. Sebab saya rasa dia panas ni. Apa ni? Okey, kejap. Tutorial. Ya Allah. Okay, 1.2 number 8. Sekejap. Okay, so 1.2 number 8 8A, B, C. Lapan A. A, okay. So density dia bagi molal. Oh, okay, dia bagi molality. Lepas tu dia minta calculate mole fraction. Okay, so sekejap saya share screen iPad lah. Okay, so this one. Okay, so soalan ni dia bagi dua data lah dekat kamu. The first one adalah density. Density 1.33 gram per ml. Boleh nampak kan saya punya ni? Saya dah share screen ke belum? Dah. Belum. Sekejap Okay, so dah boleh nampak dah kan? Okay, so from this question, dia bagi dua data, density satu lagi dia bagi molality. Molal tu molality lah. So 10.5 molal. Okay, so soalan minta mole fraction. Okay, macam biasa kita tulis mole fraction dulu punya formula. Mole fraction of NaOH bersamaan dengan number of mole of NaOH bahagi dengan apa ni? Boleh? Okay, so bahagi. Alright, okay. So kita tengok soalan tu. Soalan tu dia cakap apa solution yang ada? Apa solution tu? Apa nama solution tu? NaOH solution. Okay, good. Alright. So nama solution tu adalah NaOH solution. NaOH tu adalah sodium hydroxide solution. So bayangkan dalam satu bekas, dalam beaker tu ada satu solution dan solution tu nama dia NaOH solution. So kamu rasalah NaOH solution ni is made up of apa? Diperbuat daripada apa? Dihasilkan daripada? NaOH solute. Dia macam air gula tadi lah. Okay, air gula kita hasilkan daripada gula dan air. Okay, so NaOH solution kita hasilkan daripada NaOH solute dan water. Yes, water sebagai solvent ataupun pelarut. NaOH ni sebenarnya dia dalam bentuk serbuk tak silap saya. Okay. So tak kisahlah kamu tahu dia serbuk ke tak serbuk ke, tapi kamu kena boleh bayangkan konsep dia macam air gula tu ataupun air garam tu. So kiranya kalau air garam dan air itu yang menyebabkan jadi air garam. Sama juga NaOH solution sebenarnya ada NaOH tu sendiri, solute
dan ada water sebagai solvent, dapatlah NaOH solution. Okay, so kamu dah boleh tahu dalam solution NaOH tu ada dua komponen. Okay, so satu solute, satu solvent. Okay, so formula ni dah boleh figure out tak? Number of mole of NaOH bahagi dengan, ikut definition tadi, bahagi dengan apa? Total all the component. Total semua komponen kan? Okay, total number of mole of all komponen yang ada. Okay, so dalam NaOH solution tadi ada berapa komponen? 2. NaOH sama water. Okay, good. So dekat sini, and number of mole of NaOH solute tadi tambah dengan number of mole of water, iaitu solvent dia. Okay, so ini solute. Ini sama je macam atas sebenarnya, solute. Okay, so dah tahu dah formula lah sepatutnya. Okay, ada masalah tak tentang formula ni? Tidak. Okay, tidak. Right. So dah ada formula. So next masalah dia adalah data yang dia bagi ni tak ada kaitan langsung. Macam biasalah. Okay, so macam mana ni? Kita nak buat apa? Tak tahu. Kita tulis formula dulu. Okay, dalam molality, apa formula dia? Molality equals to number of mole of solute over mass of solvent. Yes, solvent. Okay, good. Alright. So itu. And then density, formula dia mass solution over volume solution. Okay, formula ni kamu kena hafal lah. Okay, tak apa. Awal lagi saya faham kamu tak ingat, tapi nanti kena hafal lah kan. Okay, so settle this one. Okay, so next one adalah kita tengok apa yang dia bagi. Okay, dia bagi dekat kita molality 10.5 molal. Okay, lepas tu ini dia bagi 1.33 gram per ml. Okay, macam masalah tadi lah, tak ada pun data dalam ni. Okay, number of mole pun tak ada. Number of mole solute ni samalah. Okay, solute kita sebenarnya adalah NaOH. Okay, solvent kita sebenarnya adalah water. Okay, so apa perlu kita buat kalau kita tak ada data macam ni? Tidak pasti ni. Saya cakap tadi, kalau keadaan yang kamu rasa macam tak cukup data ni, saya nak cari ni tak ada. Saya nak cari mole solute tak ada, mole solvent tak ada. So saya kena, yang kita baru belajar tadi, kita kena assume lah kan. Okay, so Annie dah tengok ke video yang saya tunjuk dalam tu? Dalam apa tu? App puzzle. Dah? Belum. Oh, patutlah. Okay. Alright, so dalam keadaan macam ni sebenarnya kena assume dulu sebenarnya. Okay. So nanti Annie tengok dulu video dalam app puzzle tu sebab kita ada 3 example dekat sini. 1, 2, 3 example sini. Okay, so example ni dia lain daripada yang soalan yang ini ni. Ini level senang lagi soalan ni. Yang saya bagi 10 soalan yang pertama hari tu. Okay, tapi yang ini dia lain sikit sebab kamu akan rasa macam saya nak cari ni tapi tak ada langsung data. Okay, dalam keadaan macam tu kena assume. Okay, so itulah yang saya sebut assume tu. Assume tu maksudnya kita wujudkan satu nilai untuk membantu kita buat pengiraan lah. Okay, so dekat sini kamu tengok balik video, kamu akan dapati macam saya assume mana? Saya assume mass of solvent ni sebenarnya. Okay, so saya rasa Annie kena tengok dulu video tu. Boleh? Okay, Miss. Boleh. Alright, so Annie tengok dulu video tu. Lepas tu cuba dulu buat apa yang, lepas tu baru cuba buat soalan ni balik. Okay,
Kalau masa tu any stuck, then terus tanya Miss lah. Okay, boleh? Okay. Okay, Miss. Alright. Okay. Thank you. Thank you. Bye-bye. Yes. Bye. Bye.